Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Bazli selaku pensyarah bagi subjek AJ 31003 Sejarah Australia dan Oceania Moden. Saya Caroline Kuni dengan nombor metrik PA 19110861 akan membentangkan tugasan esei individu saya yang bertajuk Krisis Perlembagaan 1975, Dasar dan Reformasi Pentadbiran oleh Gough Whitlam dari tahun 1972 hingga 1975. Sebagai pengenalan, pentadbiran politik di Australia telah sekian lama didominasi dan dikuasai oleh Parti Liberal. Parti ini merupakan parti politik kanan tengah di Australia. Saingan utama Parti Liberal adalah Australian Labor Party ALP atau Parti Buruh Australia. Pada tahun 1972, Parti Buruh di bawah pimpinan Gough Whitlam buat pertama kalinya berjaya memperoleh undian majoriti dalam pilihan raya 1972 mengalahkan Parti Liberal. Kemenangan ini menamatkan penguasaan Parti Liberal ke atas pentadbiran di Australia yang bertahan selama 23 tahun sekaligus menjadikan Gough Whitlam sebagai Perdana Menteri Australia yang baru. Kerajaan baru di bawah pimpinan Gough Whitlam telah melaksanakan beberapa dasar dan reformasi yang mengubah sepenuhnya amalan pentadbiran Australia yang lama. Walaupun begitu, pentadbiran Whitlam hanya mampu bertahan selama 3 tahun saja disebabkan berlakunya krisis perlembagaan 1975 yang membawa kepada pemecatannya oleh Sir John Kerr. Beralih pula ke latar belakang Gough Whitlam. Gough Whitlam atau nama penuh beliau Edward Gough Whitlam dilahirkan pada tanggal 11 Julai 1916 di pinggir bandar Kew, Melbourne. Ayahnya yang bernama Frederick Whitlam merupakan seorang penjawat awam persekutuan yang berkhidmat sebagai peguam mahkota Commonwealth. Selain itu, ayahnya juga bergiat aktif dalam melibatkan diri mengenai hal dan isu hak asasi manusia, khususnya berkaitan keadilan serta hak bersuara mereka sebagai rakyat. Perkara ini secara tidak langsung telah mempengaruhi pemikiran dan pegangan Gough Whitlam dalam bidang politik. Dari segi latar belakang pendidikan, Whitlam memulakan alam persekolahannya di Knox Grammar School Sydney dan Canberra Grammar School. Beliau kemudian melanjutkan pengajian dalam bidang sastra dan undang-undang di Universiti Sydney. Namun, Perang Dunia Kedua yang tercetus pada tahun 1939 telah menyebabkan pengajian beliau terpaksa ditangguhkan. Whitlam juga terpaksa berkhidmat sebagai juruterbang dalam Angkatan Udara Australia dari tahun 1942 hingga 1945. Setelah tamatnya perang, beliau kembali melanjutkan dan menamatkan pengajiannya sekaligus berjaya diterima berkhidmat di Mahkamah New South Wales pada tahun 1947. Pada April 1942, Whitlam berkahwin dengan Margaret Tovey. Hasil daripada perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan 4 orang anak iaitu Nicholas, Tony, Stephen dan Catherine. Uniknya, perkahwinan dengan Margaret Tovey juga telah mendorong minat dan keinginan Whitlam untuk mencuburi bidang undang-undang dan politik dengan lebih mendalam. Hal ini kerana Margaret Tovey merupakan puteri kepada peguam dan hakim terkenal iaitu Justice Wilfred Tovey. Penglibatan Whitlam dalam bidang politik bermula apabila beliau menyertai Parti Buruh Australia pada 8 Ogos 1945 di cawangan Darlinghurst. Pada tahun 1952, beliau mewakili Weriwa di Dewan Perwakilan Rakyat selepas memenangi undian majoriti untuk kerusi tersebut pada pilihan raya kecil yang diadakan bulan November tahun yang sama. Whitlam mula menjadi individu yang penting dalam Parti Buruh Australia selepas beliau dilantik menjadi timbalan ketua parti pada tahun 1960. Pada tahun 1967 pula, beliau dilantik menjadi Ketua Parti Buruh Australia dengan Lance Bennett sebagai timbalannya. Pencapaian paling besar Whitlam sebagai Ketua Parti adalah memenangi pilihan raya pada tahun 1972. Kemenangan tersebut membolehkan beliau bersama-sama Parti Buruh Australia membentuk kerajaan dan melakukan pelbagai reformasi ke atas pentadbiran Australia. Secara amnya, pentadbiran Gough Whitlam ke atas Australia didasari oleh matlamat ingin memperjuangkan hak kemanusiaan dan memastikan kerajaan yang memerintah menjalankan amanah dengan telus dan jujur.
Whitlam juga percaya bahawa pemerintahan sesebuah kerajaan tidak akan berkesan jika kepercayaan dan keyakinan rakyat tidak diperoleh, kerana kuasa penentu adalah rakyat Australia itu sendiri. Banyak dasar dan reformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan Whitlam, namun ramai juga pihak melihat pembaharuan tersebut sebagai sesuatu yang drastik dan bersifat radikal. White Australia Policy adalah dasar yang diperkenalkan pada tahun 1901 bertujuan untuk mengekalkan populasi Australia kepada hanya berketurunan Eropah dan British sahaja. Dasar ini menggunakan dictation test sebagai satu alat yang digunakan oleh pegawai imigrasi untuk menghalau mana-mana individu atau imigran yang tidak mempunyai ciri-ciri Eropah keluar daripada Australia. Walaupun dasar ini jelas sekali mempunyai unsur rasisme dan diskriminasi, namun hampir kesemua parti politik yang terdapat di Australia ketika itu bersetuju dengan pengisytiharan dasar ini. Whitlam yang melihat amalan penggunaan dasar ini sebagai satu bentuk ancaman yang boleh meruntuhkan pentadbirannya telah menandatangani beberapa perjanjian berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuklah Convention on the Elimination of All Form of Discrimination (CERT). Secara amnya, perjanjian ini menolak segala perkara yang berunsurkan White Australia Policy. Perjanjian ini telah diterima pakai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan lebih daripada 165 negara meratifikasi konvensyen ini, termasuklah Australia pada 30 September 1975. Seterusnya adalah penggubalan Akta Diskriminasi Kaum 1975. Akta ini merupakan kesinambungan kepada pemansuhan White Australia Policy kerana akta inilah yang menghapuskan dasar berunsurkan rasisme dan diskriminasi tersebut. Melalui akta ini, Whitlam menegaskan bahawa ianya adalah haram untuk mengecualikan atau menghalau mana-mana individu keluar daripada Australia atas dasar kaum mereka semata-mata. Sebaliknya, beliau berpendapat bahawa sekatan imigresen hendaklah berdasarkan keasimilan ekonomi dan budaya dan bukannya berdasarkan rupa dan warna kulit. Seterusnya, kerajaan di bawah pimpinan Whitlam juga telah membentuk Aboriginal Affairs atau juga dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Pembentukan dasar ini adalah satu bentuk bantahan kepada referendum 1967 yang memberi kuasa kepada Commonwealth untuk menggubal undang-undang khas bagi orang asli di Australia. Selain itu, ianya juga selaras dengan perjanjian antara bangsa PBB mengenai hak sivil dan politik, iaitu semua orang bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengajar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Melalui pembentukan Aboriginal Affairs, kerajaan Whitlam membentuk kerajaan yang berasingan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Orang Asli bagi membolehkan orang asli di Australia menentukan nasib dan kemajuan mereka sendiri seperti yang mereka inginkan. Kerajaan Whitlam juga menanggung segala kos perundangan untuk semua prosiding di mahkamah berkaitan dengan orang asli Australia. Beralih pula ke reformasi dalam pentadbiran yang dilaksanakan oleh Gough Whitlam. Pada dasarnya, reformasi yang dilaksanakan oleh Whitlam lebih berfokus kepada pengubahsuaian terhadap amalan pentadbiran yang lalu kepada sesuatu yang lebih moden dan ke depan. Salah satu reformasi yang dilakukan oleh Whitlam semasa mentadbir Australia adalah memberikan pendidikan universiti percuma kepada semua masyarakat di Australia. Menurut Whitlam, pendidikan bukan saja merupakan asas penting kepada pembentukan kesamarataan dalam kalangan masyarakat, tetapi melalui pendidikan percuma ini juga mampu memberi peluang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat di Australia. Tambah beliau, pentadbiran seseorang pemimpin juga tidak sempurna jika tidak menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada rakyatnya. Pendidikan yang mundur dan hanya boleh dibiayai oleh golongan berkemampuan akan membawa kepada rakyat Australia yang tidak dapat memajukan diri sendiri, dan jika keadaan ini berlaku, ianya akan melambatkan pembangunan dan kemajuan negara Australia itu sendiri. Demi mengelakkan situasi tersebut daripada berlaku, kerajaan Whitlam telah memasukkan yuran pengajian di semua universiti pada tahun 1974. Melalui pemansuhan yuran pengajian tersebut, semua masyarakat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Bukan itu saja, sekolah
sekolah bukan kerajaan juga telah dibiayai sepenuhnya melalui bantuan Commonwealth Funding. Kerajaan Whitlam juga telah menukarkan lagu kebangsaan Australia daripada God Save the Queen kepada lagu yang lebih berfokus kepada negara Australia, iaitu Advance Australia Fair. Pada awalnya, lagu God Save the Queen telah menjadi lagu kebangsaan negara Australia sejak dijajah oleh Empire British bagi memberi penghormatan kepada pemerintah tertinggi Britain seperti Ratu Victoria, Edward ke-7, George ke-5, Edward ke-8, George ke-6 dan Ratu Elizabeth ke-2. Lagu tersebut telah menjadi suatu yang simbolik dan akan dimainkan pada acara awam di mana keluarga diraja Britain menghadirinya. Pada bulan Februari 1974, Kerajaan Whitlam telah mengarahkan Biro Perangkat Australia untuk menjalankan satu tinjauan mengenai populariti lagu kebangsaan Australia dengan tujuan untuk menentukan lagu kebangsaan Australia yang rasmi. Hasil daripada tinjauan tersebut mendapati bahawa Advance Australia Fair telah memperoleh undian majoriti daripada rakyat Australia. Maka dengan itu, God Whitlam selaku Perdana Menteri ketika itu telah mengisytiharkan Advance Australia Fair sebagai lagu kebangsaan yang baru, meninggalkan God Save the Queen hanya untuk acara diraja. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa dasar dan reformasi yang dilaksanakan oleh God Whitlam sepanjang pemerintahannya sememangnya membawa banyak manfaat dan kemudahan kepada rakyat Australia. Walaupun God Whitlam berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti tentangan daripada Parti Liberal dan masalah kewangan, namun beliau tetap mengutamakan hak asasi manusia dan pembangunan bagi rakyat Australia melalui pelaksanaan dasar dan reformasi seperti pemansuhan White Australia Policy, pembentukan Aboriginal Affairs, penggubalan Akta Diskriminasi Kaum 1975, memberikan pendidikan universiti percuma serta mengisytiharkan lagu kebangsaan baru bagi negara Australia. Pendek kata, sumbangan God Whitlam kepada Australia haruslah disanjungi dan dikenang serta tidak seharusnya dipandang remeh kerana pergolakan yang berlaku di antara beliau dengan Dewan Senat Australia semata-mata.